السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Kita berada pada hari-hari yang terakhir daripada bulan Syaban ini, yang mana tidak lama lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dapat kita menghidupkan amal, dapat kita melaksanakan ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang diberkati oleh Allah, yang mana dengannya kita mendapatkan kebahagiaan dan kejayaan dan qabul bagi segala amalan kita. Dan mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan sihat dan afiat, dan kita keluar daripada bulan Ramadan dalam kesihatan dan afiat, dan juga dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan pengajian daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan penulis sedang membicarakan tentang ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang dikenali sebagai ilmu mukasyafah. Maka Al-Imam Al-Ghazali dia mengatakan, daripada ilmu yang mendekatkan kita dengan Allah, yang menjadi sebab kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat, terbagi kepada dua bahagian. Pertama sekali, ilmu yang dikenali sebagai ilmu mukasyafah. Yang kedua dikenali sebagai ilmu muamalah. Jadi kita masih berada dalam bahagian yang pertama. Dan apa yang kita telah membicarakan sebelum ini adalah ilmu ini merupakan suatu keyakinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara yang bersangkut paut dengan iman. Yang ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan kepada seorang hamba, yang mana dengannya dia dapat memahami agama, yang mana dengannya dia dapat memahami apa itu hak dan apa itu batil, yang mana dengannya dia mendapatkan keyakinan akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia membaca Al-Quranul Karim, dia dapat ini memahami dengan keyakinan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ghazali memberikan misal, ini adalah ilmu mukasyafah. Jadi dia adalah satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan bahagian daripada ilmu ini. Maka kita telah sampai kepada bahagian yang mana beliau mengatakan, wa ma'na tafawuti darajati ahli al-jinani hatta yara ba'duhumul ba'da kama yara al-kawkib ad-duriyya fi jawfi as-sama'i ila ghairi dhalika mimma yatulu tafsiluhu. Yani beliau mengatakan, orang yang diberikan ilmu mukasyafah, dia dapat ini memahami perbezaan di antara darajat mereka-mereka yang berada dalam syurga. Yani disebabkan syurga ini, seperti mana kita mengetahui, dia ada darajat, iaitu ada syurga yang lebih tinggi daripada syurga yang lain. Nabi SAW dia mengajarkan kepada kita, apabila kita berdoa untuk mendapatkan syurga, kita berdoa syurga Firdaus, sebab itu merupakan syurga yang paling tinggi. Dan kita juga ada syurga-syurga yang lain, seperti Darussalam, Jannatul Ma'wa, Jannatul Aden. Ini semua adalah tingkatan ini bagi syurga. Jadi orang ini memahami tentang perbezaan di antara
apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia daripada perbezaan darajat ini dalam syurga. Idlil nasi fi ma'ani hadhil umuri ba'da tasdiqi bi usuliha maqamat syatta. Fa ba'dhum yara anna jami'a dhalika amsilatun wa anna alladhi a'adahu Allahu li'ibadihi as-salihin ma la 'ayna ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yang ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi apabila membicarakan tentang syurga, Nabi mengatakan syurga adalah sesuatu yang mana mata tidak pernah melihati, telinga tidak pernah mendengari, dan ia tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Maka ini adalah perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala menghijabkan manusia. Tetapi mereka yang diberikan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan hijab, dan mereka dapat memahami akan kenikmatan yang bagi dalam syurga, dan juga dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan syurga dan apa yang dimaksudkan dengan neraka. Wa ba'dhum yara anna ba'daha amsilatun wa ba'daha yuwafiqu haqa'iqaha al-mafhuma min alfadhiha. Wa kadha yara ba'dhum anna muntaha ma'rifatillahi 'azza wa jalla al-i'tirafu bil 'ajzi 'an ma'rifatih. Jadi ada perkara yang mana Imam Ghazali yang mengatakan manusia tidak dapat memahaminya disebabkan kelemahan yang ada pada manusia. Dia mendatangkan misal seperti apa? Seperti tidak ada orang yang dapat memahami akan hakikat Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah. Tidak ada orang yang dapat memahami akan hakikat Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka memahami yang kita ini ada kelemahan dalam diri kita, yang mana disebabkan kelemahan itu kita tidak dapat memahami akan hakikat Allah, maka itu adalah i'tiraf yang betul. Sebab manusia walau macam mana sekalipun, dia tidak akan memahami akan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita mempelajari tentang ilmu tauhid, kita mempelajari hukum ahkam yang bersangkut paut dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adakah manusia dapat memahami akan hakikat Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Jadi Al-Imam Ghazali dia membezakan, ada sebahagian perkara manusia tidak dapat memahaminya. Ada sebahagian perkara Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab baginya, yang mana dia dapat memahami. Jadi mungkin saya memberikan misal ya, kalau kita faham perkara ini. Ada sebahagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membukakan mereka hijab. Jadi kita ada istilah misalan dikatakan membuka hijab. Apa maksudnya? Ada perkara yang mana manusia biasa tidak dapat melihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab, sebahagian orang dapat melihatnya. 2 minggu lepas kita membicarakan tentang kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, apabila beliau memberikan khutbah, tiba-tiba beliau berhenti dan beliau mengatakan, ya Sariya al-Jabal, ya Sariya al-Jabal. Yang ini dia dapat lihat apa yang berlaku di Azerbaijan. Dia berada di Madinah. Dia dapat lihat apa yang sedang berlaku jauh. Dan dia mengatakan kepada Sariya, Sariya adalah seorang tentera. Dia mengatakan, ya Sariya al-Jabal, al-Jabal, wahai Sariya, gunung, lihat ini belakang gunung. Maka Sariya ini dia mengatakan, aku dengar suara yang ini seperti suara Amirul Mukminin. Dan apabila aku melihat belakang gunung, aku lihat ini musuh sedang nak serang. Jadi soalannya adalah bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab dapat melihat? Di sini kita mengatakan orang biasa tidak dapat melihatnya. Betul ke tidak?
Kita kalau nak lihat jucar gold dah tak boleh dah sekarang. Susah. Sebab ada tembok dan sebagainya. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan sahabat ini? Ini yang dimasukkan dengan ilmu mukasyafah. Al-Imam Ghazali beliau membicarakan tentang benda ini. Yang ini maksudnya ini juga adalah satu jenis ilmu, beliau mengatakan, yang Allah memberikan kepada manusia yang dia mahu, yang mana dengannya hijab ini terangkat dan manusia dapat melihat perkara yang biasanya orang tidak dapat melihatnya. Itu sebab Nabi SAW mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Yani takutlah kamu akan firasah seorang mukmin sebab dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia seperti ini dapat keyakinan disebabkan Allah mengangkatkan hijab. Sebahagian sahabat Nabi SAW mereka diperlihatkan syurga. Tadi kita membicarakan tentang syurga. Ada sebahagian sahabat Nabi SAW Allah membukakan mereka hijab, mereka dapat lihat ini kepada syurga. Jadi bila mereka lihat ini kepada syurga, mereka menambah keyakinan, dapat lihat. Biasanya dihijab, manusia biasa dihijab, tidak dapat lihat. Tetapi ada sebahagian ini orang yang diperlihatkan kepada mereka syurga dan diperlihatkan kepada mereka neraka. Ada yang ini sebahagian orang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia mimpi, dia dapat lihat azab kubur dalam mimpi. Apabila dia bangun terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab sangat mengerikan. Jadi ini adalah kelebihan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada sebahagian orang. Akan tetapi Al-Imam Ghazali mengatakan ada perkara manusia tidak akan dapat memahaminya sama sekali. Ada perkara yang manusia tidak dapat memahaminya sama sekali. Misal yang didatangkan oleh penulis adalah mengenali akan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manusia dapat mengenal Allah melainkan Allah. Tidak ada manusia yang dapat mengenali hakikat Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Allah. Ini adalah pepatah dalam kaedah dalam ilmu tauhid. Tidak ada yang mengetahui akan hakikat Allah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ilmu akidah kita mengatakan al-ajzu 'anil idrak idrak. Al-ajzu 'anil idrak idrak. Yani maksudnya apabila kita memahami yang kita tidak akan sampai kepada memahami akan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan kita telah memahami kelemahan yang ada pada diri kita. Jadi di sini Al-Imam Ghazali membezakan di antara sesuatu yang tidak dapat difahami oleh manusia dan sesuatu yang boleh difahami dengan manusia apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat hijabnya. Jadi ilmu yang dapat difahami oleh manusia apabila Allah mengangkat hijab, ini termasuk dalam ilmu mukasyafah. Ini yang kita sedang membicarakan. Dia memberikan misal ini. Selepas itu beliau mengatakan, wa ba'dhum yad'i umuran 'azimatan fil ma'rifati billahi 'azza wa jalla. Wa ba'dhum yaqulu haddu ma'rifatillahi 'azza wa jalla man taha ilaihi i'tiqadu jami'il 'awam. Yani beliau mengatakan sebahagian orang yang ini dia mendakwa dia mengenali Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikatnya, tetapi ini adalah pendustaan. Ada sebagian orang yang ini dia mendakwa dia telah sampai kepada maqam yang tinggi dan dia telah memahami akan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Islam mengatakan memahami hakikat Allah mustahil bagi manusia. Sebab akal kita tidak sampai yang ini ke situ. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita had dalam pemikiran. Kekuatan akal manusia ini ada had baginya. Seperti mana penglihatan manusia ada had baginya, pendengaran manusia ada had baginya, begitu juga dengan akal ini manusia. Tetapi ada orang yang mendakwa mereka dapat memahami akan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan mereka sebenarnya salah faham. Mereka menyangka dan mereka faham, tapi sebenarnya itu bukan satu kefahaman. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, Imam Ghazali mengatakan sebahagian orang menyangkakan mempelajari ilmu tauhid sahaja dapat menyampaikan seseorang itu memahami akan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yani itu tidak benar.
Sebab ini ilmu tauhid mengajarkan kepada kita memahami akan hukum ahkam bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan wa huwa annahu mawjudun alimun qadirun sami'un basirun mutakallimun fa na'ni bi ilmi al-mukasyafati an yartafi al-ghita. Di sini Al-Imam Ghazali membezakan ilmu mukasyafah dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid kita mempelajari akan sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi ilmu mukasyafah dia adalah angkatnya hijab, yang mana manusia ini dapat melihat sesuatu yang perkara yang mendatangkan kepadanya keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Ghazali membezakan di antara sesuatu yang difahami melalui kita belajar dengan sesuatu yang difahami melalui angkatnya hijab. Yani ada sebahagian orang Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya hijab, dia dapat memahami perkara yang tidak dapat difahami oleh orang lain, dan Allah memberikan kepadanya keyakinan atas perkara yang tidak dapat dilihat ini oleh orang lain. Ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita berhenti di sini dan insya-Allah ini kita meneruskan. Saya tidak tahu kalau ada jemaah yang ada soalan boleh tanya insya-Allah. Kalau tidak ada insya-Allah kita akan meneruskan. Cuma saya harapkan insya-Allah pengajian-pengajian seperti ini memberikan kepada kita manfaat. Yani Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini dia membahaskan perkara dengan terperinci. Jadi kita baca sikit-sikit insya-Allah. Walaupun ada perkara mungkin susah kita nak faham, tetapi perkara seperti ini kita lihat di masyarakat kita orang membicarakan. Kita keluar daripada masjid, kadang-kadang kita lihat orang bicarakan perkara. Tetapi ada bahayanya kalau orang yang bicara ini bukan ahlinya. Kalau dia salah faham, boleh mendatangkan masalah. Ada orang yang misalnya dia mengatakan dia mengetahui ilmu hakikat. Macam mana yang dia mengetahui ilmu hakikat? Kita ada perkataan ini, kita ada perkataan digunakan masyarakat, misalnya dalam masyarakat kita dia menggunakan perkataan hakikat. Ilmu yang ini hakikat. Dan mereka mengatakan ilmu ini hanya sebahagian orang saja yang mengetahuinya. Tetapi bila kita lihat apa yang mereka mempelajari, sebenarnya itu adalah ilmu tauhid, dan juga ilmu tauhid ini dan bersangkut dengan ilmu tasawuf. Tetapi dia menyangkakan ini ilmu hakikat. Sebenarnya ini bukan hakikat. Ini adalah ilmu tauhid. Seperti mana Imam Ghazali tadi mengatakan, bila kita mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu tauhid. Tetapi akan hakikat Allah Subhanahu wa taala tidak ada orang yang dapat memahaminya. Jadi kalau ada orang mendakwa dia memahami akan hakikat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak benar. Tetapi itu pun ada orang yang mendakwa. Dalam masyarakat kita ada orang yang mendakwa sedemikian. Jadi orang kalau tak tahu perkara ini menyangkakan masya-Allah orang ini luar biasa. Dia memahami akan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menanyakan bagaimana awak faham? Dia kata ini rahsia. Jadi bila kita belajar benda ini kita tahu, kita dapat bezakan bagaimana orang ini dia cakap apa yang dia sedang membicarakan. Adakah perkara yang membicarakan ada perkara yang betul atau perkara yang salah? Maka di sini Al-Imam Ghazali membezakannya. Apa yang dimasukkan dengan ilmu mukasyafah, apa yang dimasukkan dengan hakikat akan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimasukkan dengan ilmu tauhid, dan apa yang dimasukkan dengan ilmu tasawuf. Jadi kita mesti dapat membezakannya. Tapi kalau kita campur aduk segala-galanya, muskilah. Ini akan menyebabkan bahaya bagi seseorang. Sebab ini boleh ditipu oleh syaitan. Syaitan akan mengatakan, betul engkau telah memahami hakikat Allah, engkau luar biasa. Syaitan dia akan kipaskan yang dengan dia punya was-was. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada perkara ini dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal ma'ana innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhtim bisalihati a'malana wa ajina Allah karim. Fadl subhana rabbika bil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.